Biar sikit. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami bersendirian sebagaimana kami ciptakan kamu pada mula-mula dahulu. Dan juga kami tinggalkan di belakang kamu di dunia apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Dan kami tak melihat bersama kamu adanya pemberi syafaat pertolongan yang kamu dakwa bahawa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan dalam kalangan kamu. Sesungguhnya telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu dakwakan sebagai sekutu kepada Allah. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kehidupan dunia kepada kita. Sehingga bukan sekadar kita berpeluang untuk menikmati sempurna dan sejahteranya dunia ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Bahkan berpeluang pula untuk kita dengan peluang yang banyak, dengan ruang yang luas, dapat juga dengan usaha yang ada kita tunaikan tanggungjawab, kita tunaikan segala hak Allah Ta'ala kepada kita yang mesti kita tunaikan. Selalu kita ulang, paling tidak yang disuruh kita mesti buat. Dalam masa sama juga paling tidak yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita mesti tinggalkan. Alhamdulillah pertemuan kita malam Ahad, malam Minggu yang kedua. Kitab Imam Qurtubi rahimahullah, kitab Rahsia Kematian. Tadi mukadimah kita ambil daripada tuan kitab ni, masukkan dalam tajuk Rahsia Kematian ini dalam surah Al-An'am ayat 94. Ketika mana kita membicarakan tentang kehidupan, maka nak tak nak di atas kepercayaan dan keyakinan yang kita ada, kepercayaan yang betul dan tepat, bukan persepsi, bukan propaganda. Iaitu hidup kita ini
akan menyambung ke satu alam yang lain, akhirat. Jangankan kata akhirat tu kita tak tahu. Hidup dua alam ni pun kita tak tahu. Yang jadi kita tahu setelah mana kita berjaya memberikan kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar Allah Ta'ala itu Tuhan kita, bahkan Tuhan seluruh alam. Ketika mana kita mempercayai hanya kepada Allah Ta'ala, tidak ada lagi Tuhan melainkan Dia saja, maka keyakinan kita pun begitu mantap. Rupa-rupanya kita hidup akan menyambung sampai akhirat. Maka Allah Ta'ala yang kita percaya itu, kita mengambil tahu bahawa mana mungkin kita tahu alam akhirat, alam yang hidup setelah kita mati. Kita pun tak mati lagi, mana kita tahu. Selalu kita ulang, orang yang dah mati sebelum daripada kita, tak ada pula dibangun daripada kubur bagi tahu. Sebab itu Al-Quran yang kita baca itu memang menjadi suatu kepercayaan dan keyakinan. Hari ini tuan-tuan, di antara tabi'i, perangai, keadaan agama ini, kita kena faham ada sahaja golongan puak yang tidak suka, dengki, cemburu dengan agama. Sehingga kadang-kadang mereka merasakan itu suatu halangan bagi mereka untuk hidup di dunia. Sedangkan bagi kita orang Islam, walaupun mereka tidak sekepercayaan dengan kita, kita tidak boleh menghalang untuk mereka mengambil apa yang dia nak. Melainkan kita cuma menawarkan, kita cuma menyatakan. Pasal hari ini, kritikal tak kritikal kita, di atas nama konon-konon demokrasi, kebebasan bersuara. Sebenarnya apa maksud kebebasan bersuara tu? Orang yang sibuk melaung-laungkan kebebasan bersuara, mereka hanya memperdengarkan suara mereka, tapi tak mahu mendengar suara kita orang Islam. Sehingga mereka memberikan satu gambaran tak elok. Ketika mana Islam menyuarakan keadaan dia yang sebenar, maka dianggap teroris, dianggap Taliban, dianggap chauvinis, dianggap persamaan yang tidak sama rata, dianggap sebagai resis dan seumpamanya, menghalang pembangunan, menghalang kemajuan, menghalang perpaduan. Itu di antaranya lah propaganda. Sebab itu agama ni, ketika mana kita berjaya mempercayai dengan betul dan tepat dan meyakini, kita kena agama ni bukan propaganda tau. Kita ambil contoh satu lah. Kita nak tak nak, terimalah satu hakikat bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan kita manusia ni. Itu first kali. Mula-mula sekali, boleh tak kita ni manusia, semua manusia, menerima satu hakikat kebenaran, tak kira apa bangsa sekalipun, tak kira apa budaya sekalipun, tak kisah apa agama sekalipun, kepercayaan, keyakinan, semuanya dicipta oleh Allah Ta'ala. Mana kita tahu? Macam mana kita boleh percaya dan yakin? Pasal kita mendengar sepatah dua apa yang Allah telah sebut. Saya nak ulang balik. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kan saya pernah sebut hari tu, bulan lepas, kalau tak silap saya, bahawa ada dua surah yang menceritakan tentang manusia. Khusus nama dia surah Insan dan suratul Nas. Yang panjang sikit 31 ayat suratul Insan. Yang pendek sangat suratul
Suratul Nas. Dua surah terang-terang dah. Dia punya tajuk besar dia manusia. 112 surah yang lain, walaupun bukan nama dia manusia, kadang-kadang nama dia sapi betina, Suratul Baqarah. Kadang-kadang nama dia Suratul An'am, surah binatang ternakan. Kadang-kadang nama dia Suratul Najm, surah bintang. Walaupun bukan nama manusia, tetapi semuanya berkaitan dengan manusia. Ada ikatan yang erat dan rapat dengan manusia. Sehingga Allah Ta'ala buat kenyataan yang rasmi, hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Sehingga pengalaman Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini, kita ni manusia ni dah terkemudian. Sebelum kita ada makhluk lain. Hatta makhluk yang nama dia masa, tempoh masa, siang, malam, pagi, petang, itu ada dah sebelum kita ada. Kita pun tak disebut-sebut sangat kita ni. Okay? Kemudian Allah Ta'ala perincikan sikit lagi. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan insan manusia. Kita ni dah. Kita ni. Sebelum kita nama insan, kita di alam arwah, roh. Masa alam arwah, roh, tak ada nama dia bangsa. Cina, Melayu, India, Iban, Bengali, tak ada. Semua roh. Perikatan Nasional tak ada, Barisan Nasional lagi tak ada, Pakatan Harapan lagi tak ada. Tak ada. Yang ada alam arwah. Boleh terima tak sakat 2 peringkat tu? Kalau tuan-tuan boleh terima, saya tambah lagi. Kalau tak ada, sakat tu je lah. Tak boleh terima? Cukup tu je. Kalau sekadar tu, jadi kita cuma tahu sekadar kita ni dibuat oleh Allah Ta'ala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Daripada apa kita dibuat? Daripada air mani yang bercampur. Mula-mula kita mengaji hari itu, manusia pertama sekali dibuat daripada tanah. Siapa? Adam. Manusia pertama daripada tanah, Adam. Manusia kedua daripada tulang rusuk, Adam, Hawa. Itu perbincangan dia panjang. Selepas daripada Adam, Hawa, bercampur air mani Adam dan Hawa, lalu berkumpul di rahim Hawa. Min nutfatin amsyaj, daripada air mani yang bercampur. Kalau kita baca satu hadis Bukhari yang lain, bagaimana Allah Ta'ala telah menetapkan kita manusia ni nanti ada satu malaikat ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga rahim seorang perempuan, pasal dimulakan benih bercampur tadi tu. Daripada seketul mani, kemudian menjadi seketul darah, kemudian menjadi seketul daging. Sehinggalah sampai ke usia dia. Baru dalam tempoh 3-4 bulan, baru ditiup roh untuk menjadi manusia. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia yang buat kita manusia? Satu. Kemudian kenapa Allah Ta'ala menyatakan manusia yang dibuat itu? Kenapa? Kenapa manusia dibuat? Nabtali. Pasal Allah Ta'ala nak uji. Kita manusia ni, start daripada Adam AS, sampailah manusia yang ke akhir zaman kiamat nanti, semuanya akan bertemu dengan ujian. Tak ada seorang pun yang boleh melepas diri pada ujian. Itu memang nak kata semula jadi pun ia juga. Nak kata perangai hidup pun ia juga. Memang dibuat macam tu. Akan diuji. Tak kisahlah parti politik ke, ahli ekonomi ke, ahli sosial ke, NGO ke. Tak kira. Sama ada menang pilihan raya ke, atau kalah ke, jadi kerajaan ke, kerajaan sementara ke, ataupun kerajaan menanti.
Ataupun kita namalah, kita propagandakanlah, nama dia Kerajaan Perpaduan. Walaupun hanya bukan semua parti. Dia kalau ikut perlembagaan yang nama dia Kerajaan Perpaduan tu, kalau semua parti tu duduk dalam kerajaan, itu perpaduan. Kalau tidak semua, itu kerajaan campuran. Mana tu Ustaz? Ini di negeri entah berantah. Ya. Propaganda. Sebab itu Allah Ta'ala ketika mana menyatakan dia yang buat kita manusia, lalu dia menyatakan manusia yang dibuat itu daripada air mani. Kemudian dia nyatakan pula kenapa dibuat? Nabtali, pasal kami nak uji. Masa alam arwah, kan selalu saya ulang, Allah Ta'ala tanya ke arwah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Apa kata arwah? Qalu bala. Arwah kata, ya, memang kau Tuhan. Tapi ketika tu Allah Ta'ala nak reconfirm. Allah Ta'ala tahu. Dia nak reconfirm, betul ke engkau ni arwah beriman kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala buat nama dia manusia. Bila jadi manusia, barulah tahu setelah diuji, engkau ni betul-betul beriman ke tidak. Nabtali. Untuk disempurnakan seorang yang nama dia manusia, supaya manusia itu menerima ujian, sempurna ujian tu dia dapat, sempurna dia menerima ujian tu, maka Allah Ta'ala kata, faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikanlah manusia itu ada pendengaran, telinga, basira, ada penglihatan, mata. Sebab itu, ketika betul lah bila Allah Ta'ala menjadikan kita ni, walaupun kadang-kadang tak sedap mata mandang, walaupun kadang-kadang tak sedap telinga dengar, tetapi Allah Ta'ala menjadikan semua itu kepercayaan yang kita mesti ada, keyakinan yang kita mesti bina. Kejadian itu bukan saja-saja, bukan suka-suka, tak. Ada sebab musabab, ada tujuan matlamat. Kembali balik, nabtali, kami nak uji. Tok imam kena uji, makmum kena uji. Lelaki sebagai suami kena uji, perempuan sebagai isteri kena uji. Masyarakat yang kecil, sebuah keluarga diuji. Masyarakat yang besar, sebuah negara diuji. Daripada Perdana Menteri sampai timbalan, sampai ke rakyat yang marahin, semua diuji oleh Allah Ta'ala. Macam baru ni saya ada sebut satu kes. Di Mekah, Jeddah di antaranya, telah berlaku banjir kan. Di Mekah ramai orang share dekat sana, ribut, hujan. Saya kata inilah bala. Tapi kita guna istilah bencana alam. Bencana alam tu, adakah bencana tu dibuat oleh alam? Ataupun alam itu dibuat oleh bencana, sehingga nama dia bencana alam. Bila kita kata inilah bala daripada Allah Ta'ala, bima kasabat aidin nas. Jadi lepas habis kuliah, solat isyak, minum-minum, adalah beberapa orang bijak pandai. Kata Ustaz, apa yang berlaku di Mekah tu Ustaz, biasa je. Pasal sebelum ni pun ada je banjir-banjir ni Ustaz. Dulu kita tak dengar cerita, pasal dulu mana ada video-video viral-viral ni Ustaz. Sekarang ni baru ada viral-viral ni. Jadi kita ingat dulu tak ada, sekarang ada. Saya kata, banjir ni, jangan kata zaman dulu di Mekah. Sebelum tu, zaman lepas daripada Nabi Nuh, Nabi Adam, selepas Nabi Siv, selepas Nabi Idris, zaman Nabi Nuh berlaku banjir yang amat dahsyat. Menenggelamkan semua tempat, mematikan semua nyawa. Melainkan mereka yang berada di atas kapal bersama Nabi Nuh. Itu bukan bala. Dia sudah melupakan bahawa benda-benda tu datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala
ketika mana mendatangkan sesuatu, kedatangan sesuatu tu bukan saja-saja suka-suka tu ada makna. Kan kita budak-budak muda kan, tak ada makna ni Ustaz. Jangan cakap tak ada makna, tak ada makna. Jangan cakap tak ada makna, bermakna. Cuma kita kata tak ada makna pasal kita tak tahu apa makna dia. Tu je. Tak mesti bila kita tak tahu maka tak ada makna. Tak. Bukan mesti. Sebab itu Allah Ta'ala ketika mana menjadikan kita manusia lalu diuji. Untuk baik tak baiknya Allah Ta'ala ni supaya kita boleh teruji. Kita bersedia untuk diuji. Maka Allah telah berikan kita kemudahan yang mengenai pendengaran dan penglihatan. Sebab itu ketika mana kita menghadap kehidupan di dunia ini, kita kena gunakan mata tu nengok elok-elok. Orang tua-tua kata jangan ditengok sebelah mata. Dengar baik-baik. Kan ada pepatah pepitih kan. Cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Takut nanti kalau silap pandang, silap dengar, nanti silap mana? Silap pengertian. Macam Allah Ta'ala katakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, kamu kena cek, double check. Bukan confirm, kena reconfirm. Iya ke propaganda. Macam hari ni kan, tuan-tuan tengok oleh kerana agama ni tuan-tuan, satu benda yang dibuat oleh Allah Ta'ala, dengan manusia ni sebenarnya dia ngam. Apa cakap Melayu ngam? Ngam cakap Cina Ngam. Serasi. Serasi. Agama dengan manusia dia serasi. Kulit hitam ke, kulit belang-belang ke, kulit putih melepak ke. Okey, saya nak buktikan Sekarang ni kan orang sibuk dengan pesta bola yang paling berprestij di atas planet bumi hari ni. Bola sepak Piala Dunia. Pertama kali negara orang Islam Qatar diberikan peluang untuk menjadi tuan rumah. Qatar menjadi tuan rumah kepada piala sukan bola sepak yang paling berprestij atas dunia. Yang datang tu macam-macam negara. Satu, macam-macam pemikiran, macam-macam pandangan, macam-macam kepercayaan, macam-macam keyakinan. Yang datang menonton pun macam tu juga. Macam-macam. Yang tak bertuhan pun ada, yang bertuhan pun ada. Yang otak cacah merba pun ada. Macam-macam orang datang. Tetapi Qatar telah berjaya membina suatu pandangan yang baik, membina suatu normalisasi. Ini di antara istilah-istilah hari ini normalisasi. Israel, dia patutnya ada seorang pendapat tak patut kita buat nama Israel ni Ustaz. Pasal Israel ni, apa makna Israel? Hamba Allah. Israel ni keturunan yang baik. Yakub keturunan dia, Bani Israel tu yang baik-baik. Yang Israel ni hanat. Inilah hanat ni bangsa, menyusahkan orang. Tapi tak apalah, tak nak bincang bab tu, panjang tu sekarang. Israel ni dia jahat. Sebelum ni mana-mana bangsa atas dunia boleh terima hakikat, jahat Israel. Dia rampas tanah orang Palestin, dia paksa, dia bunuh, dia sekat. Tapi telah berlaku suatu proses normalisasi. Dinormalisasikan Israel tak jahat. Sebahagian daripada negara Arab menerima hakikat. Dinormalisasikan Israel ni negara berdaulat. Kita kena buat hubungan naik dengan dia, kan? Satu bab.
Cuba tengok di Qatar. Dunia pada hari ini start daripada Amerika menjalankan, menyucuk jarum-jarum berbisa yang halus ke pemikiran manusia umumnya, orang Islam terutamanya. Digambarkan agama yang baik itu tak baik. Digambarkan agama itu tak baik. Tuan-tuan, kalau kita ke belakang sikit, di antara pemikiran barat yang tidak Islam ini, dia berpegang kepada satu konsep nama dia demokrasi, yang diambil daripada Greek, Yunan. Secara kesimpulannya, bebaslah bebas. Sebab itu di Eropah, negara barat, dia bebas. Dia nak kata ke, dia nak hina ke, dia nak kutuk ke, dia nak hina Nabi ke, nak hina Islam ke, demokrasi, bebas. Tapi persoalannya, ketika mana mereka kata mereka itu bebas bersuara, bebas berpendapat, kenapa bagi pihak Islam untuk mengeluarkan pendapat tak boleh pula? Ditentang pula, dihalang pula. Ini masalah dia. Kalau kau berasa engkau ada hak untuk menyuarakan, aku pun berhak juga. Takkan kau seorang je. Islam tidaklah terlalu syadid, ekstrim. Tak. Islam menerima juga demokrasi, tetapi ada had dan batas. Tuan-tuan, pemikiran had dan batas ini, maka kita boleh terima. Kita ambil contoh mudah je. Bab makan. Bila bab makan, kita bebas makan. Bukan bererti pula bebas makan, semua nak dimakan. Semua nak ditelan. Tak. Ada benda yang sesuai dan baik untuk batang tubuh, kita makan. Kadang-kadang, bukan sekadar ikan, daging ayam. Kadang-kadang pil. Sebiji pil. Tengok pil. Ada colour lah. Warna kuning, warna putih, warna pink. Kadang-kadang ada colour. Kalau kita fikir-fikir, apa kejadahnya saat makan ubat? Tak kenyang. Sebiji sehari. Kadang-kadang setengah biji sehari. Ya. Tapi oleh kerana obat itu baik untuk penyakit. Macam setengah-setengah orang, bila dia sakit, dia tak nak berusaha. Tak nak berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit dia setakat yang dia mampu. Terima je lah Ustaz. Itu tak betul. Kita kena berusaha, berikhtiar setakat kemampuan. Yang kita mampu. Mampu satu hal, setakat yang dibolehkan. Setakat yang dibolehkan. Pasal memang kalau tengok, tuan-tuan orang bukan Islam, Cina, ubat tradisi dia, anak tikus yang merah-merah tu kan, itu obat tu. Tuan-tuan tergamak nak telan? Saya tanya. Itu obat tu. Saya berkawan dengan Cina. Dia kata daging anjing tu, itu obat untuk asma. Pasal dia boleh memanaskan badan. Air arak, alkohol, itu baik untuk memanaskan badan cuaca yang sejuk. Ada kebaikan, ada. Tapi agama tak membenarkan. Macam demokrasi lah. Memang kita bebas bersuara. Kita boleh. Memang kita boleh. Tapi tidak semuanya kita boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kita tak mentang-mentang kita boleh. Boleh semua. Berat. Boleh faham tak ni? Kalau tak faham, saya ulang lagi. Ini masalah. Qatar, oleh kerana peluang, ruang yang ada, walaupun nama dia Pesta Bola Merdeka, walaupun nama dia Pesta Bola, kan, sukan, tetapi Qatar telah berjaya menghayati sukan bola sepak. Apa penghayatan dia? Dia pamerkan keindahan yang ada pada agama setelah musuh-musuh Islam memburuk-burukkan, membusuk-busukkan nama agama Islam tu. Teroris. Itu yang memang persepsi yang dibina. Teroris, ganas,
anti establishment, tak maju, mundur ke belakang. Ni anti perpaduan, menghasut. Ni ayat saya baca mukadimah tadi kan. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kamu datang kepada kami sendirian, satu. Kemudian Allah Ta'ala kata, kamu tinggalkan di belakang kamu dunia, dua. Kemudian kami tak melihat bersama kamu pemberi syafaat pertolongan yang kamu dakwa bahawa mereka itu sekutu-sekutu kamu. Macam kita kata, kita atas dunia ni, kita ramai kawan. Ada kabel. Kita balik rumah, kita ada isteri. Masak, buat air minum. Sekali-sekala nak rasa dah lama tak pergi ngetek, kita ngetek. Makan canai, bihun sup, soeko. Kalau kita melakukan kesilapan, kita ada kawan-kawan tolong cover line. Kita ada hakim yang kita boleh timbang kilo, tolong hapuskan kita punya pendakwaan. Bila kita berkuasa, kita akan gunakan seguna-gunanya kuasa yang ada tu untuk kepentingan kita atas dunia. Tapi Allah telah kata nanti pada hari kiamat, masuk alam akhirat, kami tak melihat pun bersama kamu pemberi syafaat. Atas dunia ramai boleh tolong. Tapi di akhirat setelah mati tak ada. Allah telah kata kami tak tengok apa nolong. Awal-awal telah kata dah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendirian. Datang seorang-seorang. Tak ada bodyguard. Tak ada driver. Tak ada PA. Tak ada SU. Tak ada timbalan. Kan hari ni kan ada akad sumpah timbalan. Timbalan menteri angkat sumpah hari ni. Kalau dia tak buat apa dia buat tu, memang kena makan sumpah lah. Jadi ketika mana Allah Ta'ala sebut tadi menguji kita manusia dan diberikan segala kelengkapan untuk bersedia menerima ujian, maka Allah kata inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menjadikan manusia yang diuji itu, walaupun mereka ada pendengaran, ada penglihatan, kami tetap kurniakan agama, petunjuk, supaya dengan agama, dengan petunjuk itu akan menyempurnakan lagi ujian tu, sehingga macam mana pun ribut taupan tetap berada di jalan yang lurus. Sepatutnya macam tu. Saya sebut tuan-tuan, berat tak berat ujian kita di akhir zaman ini, kadang-kadang di atas dasar kebijaksanaan. Pandai berpolitik, pandai berekonomi, tahu hal masyarakat, tahu hal perniagaan, tahu tentang kemajuan ekonomi seumpamanya, sehingga kita melupakan bekalan-bekalan tadi tu, mata menengok, telinga mendengar, agama yang akan memimpin, supaya tak tergelincir. Kalau tergelincir pun kembali balik ke pangkal jalan. Sebab tu bila Allah kata inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Ketika mana Allah Ta'ala menyempurnakan suatu ujian untuk kita manusia, disempurnakan lagi dengan agama. Aku bagi agama dah. Agama telah pun menyatakan kaedah dia bagian. Maka terserahlah. Imma syakiran, sama ada kamu tu manusia akan menjadi orang yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun kamu itu menjadi orang yang engkar, kufur. Saya nak ulang tuan-tuan, ayat Al-Quran yang kita baca memerlukan suatu kepercayaan yang betul dan tepat. Orang yang tidak Islam itu memang kita pindah.
Sebahagian daripada orang Islam ketika mana dia gagal untuk mempercayai dan meyakini agama ini, nanti yang membimbangkan kita apa dia? Dia akan bermusuh dengan agama dia sendiri. Dahlah dia tak nak terima agama, pandangan, nasihat, tunjuk ajar. Yang paling membimbangkan nanti dia pula bermusuh dengan agama, sehingga dialah orang yang paling kuat untuk menentang agama. Dulu-dulu ni tuan-tuan, pengalaman-pengalaman musuh-musuh Islam ketika mana berhadapan dengan Islam dan penganutnya, mereka menggunakan kekuatan batang tubuh, senjata perang. Tapi terbukti tak larat. Berapa banyak kerugian harta, nyawa yang mati. Walaupun pihak orang Islam berjaya dibunuh, tapi pihak mereka pun ada yang mati. Kerugian berapa trilion. Berapa trilion kerugian Amerika membunuh orang Islam. Ingat dia bahasa dia untung. Dia merasakan kerugian berapa trilion rugi. Berapa ramai yang rakyat tentera dia yang mengalami masalah sakit jiwa, cacat dan seumpamanya. Jadi mereka berfikir tak boleh kita berperang ni. Dia pernah buat oleh kerana tentera dia berperang dengan orang Islam, walaupun kadang-kadang dikatakan konon-kononnya menang, berjaya menakluki, tetapi kerugian tetap ada. Hanya macam mana buat? Perang juga, tapi proksi. Proksi. Mendatangkan keuntungan. Dia nak berlawan, berperang dengan orang Islam, pengalaman-pengalaman kerugian. Kalau yang terbaru sekali di Afghanistan tu, tak berapa lama, balik macam tu je mereka. Afghanistan tu. Jadi, lebih baik kita perang cara proksi. Siapa proksi kita di Timur Tengah? Carilah. Bukan sekadar dia selamat nyawa dia, dia selamat harta benda, bahkan dapat untung pula. Apa untung dia? Dengan proksi dia boleh jual senjata, dengan lawan dia pun dua-dua dapat keuntungan, boleh jual senjata. Bila orang Islam mengetahui proksi-proksi ni, maka di antara serangan-serangan yang dibuat ialah dengan cara diserang pemikiran. Bermula daripada dilemahkan pemikiran orang Islam terhadap agamanya, sehinggalah orang Islam sendiri dah mula tak percaya, dah mula tak yakin dengan agama dia. Sehingga orang Islam lebih percaya kepada pemikiran yang bukan Islam. Kita ambil contoh satu. Qatar ni tuan-tuan, dia telah berjaya menormalisasikan agama. Macam mana? Tuan-tuan bayang Qatar, pembukaan bola sepak tu dibuka dengan baca Quran. Dibuka dengan baca Quran. Saya sonok tengok YouTube, TikTok, bola sepak, bukan perlawanan bola sepak tu tak. Suasana sampai hari ni. Setiap hari ada saja orang yang menganut agama Islam. Padahal Qatar jadi tuan rumah kepada bola sepak sukan. Qatar tak menetapkan pun. Datang Qatar pakai tudung. Tak ada. Datang Qatar sunat masuk Islam. Tak ada. Tapi Qatar berjaya mempamerkan normalnya agama tu. Disambut tetamu yang sepatutnya. Diraikan tetamu yang sepatutnya. Cuma adalah peraturan. Kita nak tengok main bola. Orang nak main bola. Tak payahlah minum arak. Nanti mabuk dan tengok macam mana. Kita nak tengok bola, bukan nak mabuk. Tu. Pelacuran tak dibenarkan. Bebas seks tak ada. Sehingga
pengaruh LGBT tak dibenarkan. Jangan kata LGBT, lambang LGBT pun tak dibagi. Walaupun mendapat kecaman dunia. Dunia kecam. Ialah benda agama. Dunia barat ni mana nak pada Islam. Tapi Qatar, keimanan yang dia ada, keyakinan yang dia ada, dia bersedia menghadapi semua tu. Dia tahu banyaknya kecaman. Di antaranya para wartawan yang perempuan. Dia komplain, dia kata ini dah mempelekehkan perempuan. Tidak ada persamaan hak. Diskriminasi. Kenapa mesti nak masuk stadium? Orang perempuan lorong dia, orang lelaki lorong dia. Tak payahlah buat 2 lorong. 1 lorong je sudah. Sama standard. Kita kata kita nak menghormati maruah perempuan. Orang perempuan biarlah pengawal perempuan yang cek, yang periksa. Tak payahlah diraba oleh pengawal lelaki. Kita ada jawapan. Pasal agama ni bukan persepsi. Agama ni bukan propaganda. Benda yang realiti. Benda yang fakta. Tuan-tuan tengok, setiap kali masuk waktu, azan dilaungkan. Satu. Setiap stadium ada surau. Surau dia pula cermin. Supaya bagi nampak kepada orang bukan Islam, kita ni orang Islam, macam mana pun bersukan, berhibur ke apa ke, time solat. Tuan-tuan bayang orang perempuan walaupun boleh menonton, tak dibenarkan berpakaian seksi. Penonton nak tengok bola ke nak tengok bola perempuan tu? Dia tanya. Kita tengok bola sepak yang ditendang tu kan. Bukan tengok bola perempuan tu. Bila berpakaian seksi, orang dah akan alih pandangan. Tak tengok bola dah, tengok sebelah. Orang lelaki tak dibenarkan masa menonton, happy sangat sampai buka baju. Tak boleh. Macam mana Qatar menawarkan satu suasana yang sangat kondusif. Bila wartawan cuba bertanya pada perempuan-perempuan yang datang berkunjung ke Qatar, macam mana perasaan kau datang ke Qatar? Dia kata keluar malam-malam pun rasa selamat . Tidak ada gangguan. Terutamanya gangguan seksual. Tak. Kami berasa kami dihormati. Tidak ada gangguan sedikit pun kepada kami untuk keluar waktu malam. Ni suasana tu. Tuan-tuan bayangkanlah. Dia punya apa, maskot. Kan maskot dia serban kan. Sehingga di kios-kios, dia ada banyak kios kat stadium tu. Cuba diketengahkan bagaimana normalnya Islam ni. Kau nak cuba tak pakaian tudung? Kau nak cuba tak pakai jubah? Dia ambil tudung, dipakaikan, dia ambil cermin, dia tengok. Supaya tak timbul rasa kebencian. Bagaimana Qatar berjaya mengenengahkan agama walaupun pertandingan bola sepak. Sebab itu agama menawarkan kehidupan memang tidak ada keburukan. Main bola ke, berhibur ke. Di Saudi lain. Di Saudi berlaku proses normalisasi. Kita ni tuan-tuan tengok Saudi ni kita hormat. Ialah 2 tempat mulia. Satu nama dia Mekah, satu nama Madinah. Itu haramain yang dihormati 2 tempat tu. Kerajaan yang menjaga 2 tempat tu kita hormat. Tetapi normalisasi yang mulia itu dipindah, ditukar. Bebas berkonsert. Bebas. Last kali diberikan kebebasan pelakon-pelakon porno. Bukan lagi diraikan pelakon-pelakon bintang filem ni, tak. Pelakon-pelakon porno disambut, diraikan di Saudi. Nak dinormalisasikan pula maksiat, tukar.
nak dinormalisasikan maksiat. Sehingga dijemput pelakon-pelakon porno homoseksual LGBT. Diberikan suatu liputan yang meluas. Sehingga bila ada je tok imam masjid berkhutbah, menasihatkan rakyat, menasihatkan kerajaan supaya beringat kita ni ada tempat yang mulia, haramain, syarifain. Kita orang Islam, hidup ni ada batas. Berhibur tak salah, jangan melampau. Arak, bebas seks. Sehingga mengundang pula suatu amalan seks yang tidak normal, LGBT. Qatar ingin menormalisasikan agama. Saudi ingin menormalisasikan tidak agama. Ini bahaya tuan-tuan. Bahaya. Ustaz, apa kaitan dengan kita punya cerita bab mati? Kita jangan ingat, duk atas dunia ni, kita duit banyak, money is power, kita ada kuasa, kita boleh buat apa saja. Tak. Walaupun kita berkuasa penuh, tapi tak boleh kita gunakan kuasa penuh tu untuk berbuat apa saja. Ada benda kita boleh buat, ada benda kita tak boleh buat. Ni wa dhalla laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Yang terakhir ni tuan-tuan, kerajaan Saudi, orang panggil rejim Saudi, dia sudah mula mengenakan peraturan azan yang berkumandang tu dia tak tutup terus. Boleh azan tapi speaker tu slow sikit. Biasa volume tu 3 bar, 1 bar je. Bila kita solat, kan tok imam tu ada mikrofon. Daripada Allahu Akbar takbir ihram sampai ke Assalamualaikum, semuanya masuk dalam speaker tu, dengar. Dah tak boleh lah. Dah tak dibenarkan. Keluar pula cerita kelas-kelas Al-Quran dah dikurangkan. Pusat-pusat tahfiz Quran dikurangkan. Dihidupkan balik suasana Arab jahiliyah. Sehingga tempat-tempat yang Nabi sebut, tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, jangan kata tak boleh kita hidupkan di situ. Bahkan nak lalu pun Nabi tak bagi. Takut nanti laknat yang orang dulu tu dapat, nanti kita pun dapat. Tapi rejim Saudi menghidupkan tempat-tempat yang dilaknat itu menjadi tumpuan untuk pelancongan. Disediakan kemudahan untuk melancong atas nama tradisi, atas nama warisan sejarah. Nak menormalisasikan. Tuan-tuan, kita ingat lagi tak kisah Nabi Lut? Apa punca kaum Nabi Lut terjebak dengan perbuatan yang songsang tu? Kita kena ingat tuan-tuan, peranan syaitan iblis ni. Start daripada Nabi Adam di syurga, sudah ada peranan musuh-musuh Islam, syaitan. Oleh kerana Adam dan Hawa serik dah termakan hasutan pujukan syaitan, maka duduk di dunia tak nak dah. Tapi syaitan tak putus asa. Oleh kerana nak cucuk, nak hasut Adam dan Hawa tak dapat, cuba pula tengok anak dia, Qabil, Habil. Berjaya. Qabil bukan tak tahu arahan untuk berkahwin bukan dengan kembar sendiri itu tak boleh. Bukan tak tahu. Dah dibagi tahu. Itu arahan Allah Ta'ala. Dia kalau nak kahwin, dia kena kahwin pasangan si kembar lain, bukan pasangan kembar dia. Tapi syaitan berjaya menghasut. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan telah berjaya menghias
Menghias-hias perbuatan yang tak baik tu nampak macam baik. Kaum Nabi Lut asal-asal tidak ada pun perbuatan liwat tu. Tapi ada satu cerita disimpan walaupun dari pertikaian. Bermula daripada kisah seorang petani yang menghadapi putus asa. Tanaman tak menjadi, tanah tak subur, pakai baju itu, pakai baju ini. Tak agak nak fikir lah. Tak agak nak fikir. Sampai putus asa. Sebab itu putus asa ni tak boleh. Wala tai'asu mir rahmatillah. Jangan putus asa. Pasal rahmat Allah Ta'ala ni luas. Kita sakit, ada ubat. Obat takkan telan pil hari ni elok, makan masa lah. Ada sahabat saya seorang tadi didapati pengidap kecemasan yang kritikal. Kemudian kena bawa cepat-cepat emergency ke hospital dan akan dikerat kaki. Macam mana Ustaz? Saya kata, kita usaha je lah, ikhtiar. Setakat kita mampu. Kalau kata potong kaki, potonglah. Macam ada kes tu masa Covid, saya pernah sebut kot. Sahabat saya juga. Ikhtiarnya bila Covid, itulah kita kena ambil rawatan lah. Tapi dia tak nak ambil rawatan tu. Dia tak nak ambil rawatan tu. Dia tak nak berusaha berikhtiar. Dia merelakan diri dia untuk mati. Itu perbincangan dia panjang lah. Saya kata, setakat yang kita mampu, kita berikhtiar. Doktor kata kerat kaki, kerat je lah. Apa masalah dia? Kerat je. Usaha ikhtiar. Yang dibolehkan. Yang dibenarkan. Pasal kerat kaki ni tuan-tuan, bukan kita nak je. Ada setengah orang. Macam saya pengidap kencing manis. Saya kata, doktor bagi saya insulin lah senang. Tak boleh pakcik. Pakcik tak kritikal lagi. Pil je, pil. Tak payah guna insulin. Ada setengah orang dia makan ubat, dos dia tak sama. Ikut, jadi yang boleh tahu tahap sakit, tahap sihat tu bukan kita. Orang di bidang tu lah. Maka dia lebih tahu. Jadi kita ni, di antara kelemahan kita, kita suka mengambil keputusan secara tak tepat. Tak tepat macam mana? Macam tadilah. Alah Ustaz, nak sakit. Sakitlah Ustaz. Dah tua, memanglah sakit. Tunggu mati je Ustaz. Jangan. Itu macam bunuh diri rupa dia tu. Itu macam bunuh diri rupa dia. Selagi ada usaha ikhtiar yang dibenarkan, usaha. Kembali balik. Ketika hari ini tuan-tuan, masalah kita pada hari ini, ketika mana kita gagal untuk mempercayai bahawa lepas kita hidup atas dunia, kita akan hidup di akhirat, maka kita tak kisah. Atas ada dunia ni tak kisah. Kita kata tak apa Ustaz, selalu saya ulang, tak apa Ustaz, pandai gali, pandai kambus. Pandai makan, pandai simpan. Tuan-tuan, alam akhirat, kita pandai kambus macam sekalipun, Allah Ta'ala tahu. Ni, malaikat kiri kanan ni catat. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum. Nanti kaki akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun. Apa juga yang kamu usahakan, tangan akan bercakap, kaki akan jadi saksi. Habis nak kambus lubang ke mana? Lubang mana kita akan kambus? Pandai makan, pandai simpan. Nak simpan dekat mana? Nak simpan dekat mana? Macam hari ini kan, orang Islam, kelemahan yang sangat nyata, bila mana dia anggap
Alah, biasalah Ustaz. Ni para silat bincang pasal normalisasi. Biasalah Ustaz. Sehingga hidup kita ni jadi tak normal. Orang selalu kata juga, kita baru dengar, Ustaz, kalau kita berniaga Ustaz, kalau tak tipu Ustaz, tak untung. Kita selalu kata macam tu. Kita kalau berniaga Ustaz, kalau tak tipu, bila nak untung Ustaz? Bila nak kaya? Pak. Suatu normalisasi yang tak betul. Yang normalnya apa? Bila kita berniaga, kita kena amanah. Jangan tipu barang. Jangan tipu timbang. Kan? Kalau betul-betul barang tu barang lama, cakap je barang lama. Apa masalah dia? Kalau barang tu separuh tak elok, cakaplah separuh tak elok. Kenapa kita mesti campur-campurkan ada yang elok dengan yang tak elok? Tuan-tuan, kita belikan, apa kaedah yang biasa kita gunakan untuk kita beli ikan yang elok? Kita akan tengok mata dia. Kalau tengok mata dia tak elok, dah tak rupa mata dah rupa, ikan tak elok. Tak nak kita beli. Saya di Uluyam, hari Jumaat baru ni, pihak yang berkuasa polis lah. Dia komandan ke apa, pangkat tinggi lah. Dia mu'alaf. Bukan mu'alaf dah masuk Islam dah lah. Jadi dia datang buat tazkirah sebelum Jumaat. Dia bincang pasal skema atas talian, penipuan atas talian. Semua orang boleh terima hakikat, tak elok nipu atas talian ni. Skema-skema. 7,000, 5,000. Sekarang ni handphone, ada satu aplikasi yang boleh detect nombor tu naik, skema. Ada kan? Saya pernah buat, naik nombor je, insurance skema. Naik skema. Mana dia? Kita berhati-hati. Bagus tak? Bagus. Kita ingatkan masyarakat, ini penipu, skema, berhati-hati. Nanti habis duit kau dalam bank, disapunya. Baguslah. Cuma masalahnya, penipu-penipu dalam kerajaan. Ada orang bising. Dia tanya. Penipu atas talian, kita bising. Bawa mahkamah, buat report. Kerajaan-kerajaan yang menipu rakyat, ada kita bising. Sehingga dinormalisasikan. Pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang masalah di mahkamah, mahkamah minta supaya bela diri. Itu berat sikit lah. Tuan-tuan, saya nak ulang balik ya. Kita ni, saya pengalaman cari menantu, saya akan siasat. Tak payahlah saya upah mata-mata gelap, banyak habis duit. Kita tanya sepatah, kau ngaji mana? Kau kerja apa? Bapak kau siapa? Tanya jiran-jiran, kau kenal tak budak ni? Kenal Ustaz, bagian. Barulah kita akan membuat keputusan, kita nak ambil jadi menantu ke tidak. Kalau kita tanya sepatah, Ustaz, dia ni penipu Ustaz. Kaki temberang Ustaz. Kaki temberang, kaki penipu. Kadang-kadang dia nak menyatakan dia itu betul, bersumpah-sumpah ada Ustaz. Ustaz tahu tak, dia ni penipu tak penipu? Bekas penyinayah ni Ustaz. Kenapa kalau penyinayah minta taubat? Mana dia taubat Ustaz? Tengah-tengah dalam penjara tu menipu lagi. Sakit pinggang tapi yang dibalut dia leher. Ini contoh lah. Sakit pinggang, patutnya pinggang lah balut. Tak, tengkuk yang dibalut. Punya penipu tak penipu. Sampai tara tu. Sampai hari ni menipu lagi. Ada satu negeri. Negeri itu nama dia negeri entah berantah. Masa pilihan raya, dia kempen. Apa? Telekorporat. Apa korporat? Apa nama dia?
Tak nak pada jenis macam tu lah. Kaki rasuah, kaki sakau. Kan hari ini kan ada satu nyanyian yang popular. Dulu kita menyanyi masa budak-budak tu, enjit semut, siapa sakit naik atas, kan? Ingat lagi nama tu? Ingat lagi tak? Injit semut, siapa sakit naik atas. Tapi hari ni popular pula lagu tu, injit semut, siapa sakau naik atas. Satu lagu. Ni lagu paling popular. Carta nombor 1 paling popular di Malaysia ketika ni. Saya tak nak lagu habis lah. Sikit je lah, ambil yang pangkal-pangkal je. Hoi, hoi, hai, hoi. Hoi, hai, hoi. Itulah paling top sekali tu. Macam mana di negeri entah berantah tu, Perdana Menteri dia kaki penipu. Timbalan dia, orang yang disabit, belum sabit lagi, dimahkamahkan ada berpuluh-puluh pertuduhan. Ini contoh Dekat mana Ustaz? Negeri entah berantah. Nama dia Ustaz? Nama dia apa benda tak nama dia? Mak Sakau ke apa benda nama dia? Nak dinormalisasikan. Tak apa Ustaz. Yang penting maju. Yang penting membangun. Yang penting rakyat dapat telur. Dah tak ada dosa pahala dah. Kita kan macam tu, dinormalisasikan. Yang penting Ustaz, syuru jangan miss. Masalah syuru tu halal ke, haram ke, lantak di situ. Tuan-tuan. Sedangkan agama mengajar, tuan-tuan, membina masyarakat yang besar sebuah negara, permulaan dia mesti masyarakat yang kecil, sebuah keluarga. Nak membina masyarakat yang kecil sebuah keluarga, mesti bermula daripada individu. Lelaki, suami. Perempuan, isteri. Individu. Daripada individu dah dibina masyarakat. Kalau individu tu tak baik, penyamun, penipu, pengkhianat. Tuan-tuan, agama mengajar kita bukan propaganda, bukan persepsi. Tuan-tuan ada kuliah kitab hadis 40. Hadis 40. Imam Nawawi ada kuliah tu. Kalau ada kena buat lah. Kalau ada baca balik kitab tu kalau dah hatam. Kan ada satu hadis tentang tanda-tanda orang yang munafik. Kita menyebut munafik itu bukan kita nak mengatakan Syanu munafik, Syanu munafik. Bukan itu kerja kita. Tuan-tuan, bab munafik ni penting tak penting. Al-Quran 114 surah tu, ada satu surah nama dia Suratul Munafiqun. Tu. Umar, sahabat Nabi, di antara orang yang termasuk dijamin masuk surga. Bila kata dengar cerita dia Nabi, sudah ada senarai nama-nama orang munafik, Umar di antara sahabat yang paling bimbang, paling takut nama dia termasuk dalam golongan yang munafik. Umar ni sahabat yang dijamin masuk syurga. Umar. Bila tersebar dia cerita Nabi sudah ada nama orang yang munafik, Umar orang yang paling takut, paling bimbang. Takut nama dia termasuk golongan yang munafik. Kita bukan nak menyatakan kau munafik, engkau kafir. Bukan itu. Silap faham. Tuan-tuan kalau rajin tengok sidang DUN Terengganu, bila pihak kerajaan yang dipimpin oleh Pak Lebay Walaon, jadi dia nak menerbitkan, mewartakan undang-undang hudud, takzir. Jadi salah seorang daripada wakil pembangkang tak setuju. Apa alasan dia? Tak adil. Orang Islam dihukum, orang tak Islam tak dihukum.
Apa punca persengketaan tu? Adil. Dia pandang konsep adil tu apa. Saya nak bagi mudah contoh je. Semacam mana pihak kerajaan bagi contoh. Oleh kerana dia kata adil tu saksama. Jadi kalau orang Islam kena hudud, kena takzir, jadi patutnya orang Islam pun, orang tak Islam pun kena hukum yang samalah. Jadi kita kata adil tu bukan seperti mana kita fikirkan, saksama. Kalau macam tu kita kata tahun ni raya, saya bapa. Okey, tahun ni raya untuk saksama semua anak beranak, kita pakai baju Melayu. Bapa baju Melayu, mak baju Melayu, anak lelaki baju Melayu, anak perempuan pun baju Melayu. Biar adil semua. Baik. Habis baju kurung macam mana ayah? Tahun depan kita tukar pula, bagi adil semua. Bapa baju kurung, mak kau baju kurung, abang kau baju kurung, engkau pun perempuan baju kurung. Adil. Orang tua-tua kata apa? Kalau nak ukur baju, ukur di badan sendiri. Itu paling mudah nak faham adil ni. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kenapa kita tak komplain? Tak adil. Kita Melayu Islam bersunat, Cina tak sunat. Sunatlah semua, tak minta pula. Kenapa tak minta? Syekh Bukhari je yang kena bantu petani. Berapa juta? 50 juta tahun depan. Kenapa tak minta sama dengan toke-toke Cina? Taipan, Taikun Cina? Yang bukan Islam, India? Ananda Krishnan apa semua sekali tu, YTL. Kenapa mesti minta dengan Bukhari je? Syekh Bukhari. Kalau sebab adil lah. Betul lah. Ada kata-kata Ali radhiyallahu an. Kata-kata yang bagus, tetapi maksud yang tidak baik. Kita ni sebut adil, oi, bagus Ustaz. Dia ni nama dia pun Ahmad Adil. Anak perempuan dia Ustaz nama Siti Adilah. Adil. Parti dia Ustaz, parti keadilan. Tapi bukan bererti bila adil, betul ke tidak adil tu tengok lah. Yang paling berhak untuk menetapkan bahawa ini adil, ini zalim, hanya Allah Ta'ala. Saya ulang balik. Keimanan, kepercayaan, keyakinan yang ada pada kita, Allah Ta'ala sahaja yang berhak memiliki kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhan kamu. Kalau kita nakkan benar, tanya dengan Allah Ta'ala sepatah. Benar ke tak benar? Kalau ikut pandangan kita, orang tu dia kata, ini baik Ustaz. Orang ni kata, baik. Amsterdam, saya pernah sebut dah itu, Amsterdam. Baik tak baik kerajaan Amsterdam ni, bukan sekadar kita boleh cari duit, berniaga, kedai makan, kedai kopi, kedai basikal. Ada satu lagi kedai buka, kedai daging mentah nama dia. Kerajaan mengiktiraf kerjaya carrier pelacuran. Macam adilnya Singapura pada hari ini, LGBT bukan suatu perkara perbuatan jenayah. Tidak dianggap jenayah LGBT tu, Singapura. Baik tak? Wah, baik Ustaz. Memberikan hak pada semua orang. Thailand, walaupun pelacuran tu bebas di Thailand, tapi parlimen dia bersidang, yang boleh kahwin lelaki dengan perempuan sahaja. Makna dia pun tidak memberikan suatu yang dibolehkan terhadap LGBT. Itu Thailand. Tiba-tiba kita atas nama saksama nak benarkan benda-benda yang tak dibolehkan oleh Allah Ta'ala tu. Pelacuran dianggap sebagai carrier dan kerjaya. Banyak lagi aktiviti lain yang boleh mendatangkan hasil pencarian. Bukan mesti melacur je. Tapi atas dasar keadilan,
Ustaz, itu yang dia ada je Ustaz. Kemahiran dia tak ada. Sijil dia tak ada. Yang dia ada, body dia solid, cantik lawa Ustaz. Itu yang boleh memikat duit. Yang boleh kumpul duit. Biarlah Ustaz. Ingat tuan-tuan, kita baca kitab ni, kesan di dunia, apa yang kita buat atas dunia, akan memberi kesan kita di akhirat. Sebab itu, bagi kita orang Islam, saya ulang balik, kepercayaan dan keyakinan yang kita mesti ada, yang kita mesti bina, tak lagi dah. Apa juga yang kita buat, berhibur ke, bersukan ke, fikir dua, pahala ke dosa. Fikir dua, Allah Ta'ala suka ke, Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala bagi rahmat ke, Allah Ta'ala bagi bala. Keampunan ke, kemurkaan. Orang Islam macam tu. Bukan kita nak menonggang agama. Memang kita orang Islam, agama tu memang jadi modal hidup kita dunia sampai akhirat. Tak timbul soal kita penonggang agama lah, mengambil kesempatan agama untuk politik lah, untuk itulah, untuk inilah. Kita dengan agama ni bukan ambil kesempatan. Memang agama tu kita kena genggam. Memang kita kena pegang sungguh-sungguh. Jangan sampai kita putus harap dengan agama. Sekadar itulah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan bila Allah Taala kata laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, sesungguhnya telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu dakwakan sebagai sekutu Allah. Jadi apa juga yang kita ada pada hari ini, kalau ianya bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala, maka tinggalkanlah. Takkan ada untung sedikit pun kepada kita, terutamanya bila kita hidup di alam akhirat. Wallahu a'lam. Sekadar itulah. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon dimohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.